Injil, sebab dia turun kepada orang yang berbahasa Ibrani. Keluarlah bahasa Ibrani, keluar kat Rasulullah bahasa Arab lah. Kalau kat Jawa, Jawa lah. Kalau kat Minang, Minang lah. Ada pasal lari tajuk ke kalau keluar daripada bahasa Jawa? Tak lari tajuk, tetap juga dia datang rasa tu tadi. Kena faham lah nuzul Quran tu tadi. Jadi baru kita dapat hargai. Quran tu boleh turun kat mana-mana pun. Sebab kita tahu pada diri orang yang betul-betul kenal diri, kenal Allah, dia rasakan tiap-tiap hari turun nuzul tu tadi. Sebab nak minum apa, nak makan apa, nak ke mana, semua dia yang turunkan. Bila telik balik tengok dalam kitab, memang ada. Perjalanan Isra kan ada lah. Kita berjalan tak? Turun nak datang ke sini. Siapa yang suruh tadi? Kaedah dalam Quran semua kan? Tak perasan kita dah dengan Allah sebenarnya. Kita tak ada, dia semua. Itu tadi. Tuh. Macam mana kita nak olahkan lagi. Supaya bila kita tak ada diri kita, baru kita nampak. Kita menceritakan dia punya cerita. Menggunakan kudrat dia juga. Jadi, abuk pun tak ada kita ni. Kosong. La. Kosong, tak ada. Bila betul kita rasakan tak ada, barulah ilau. Baru ilallah tu, baru kita nak ke mana-mana, nak hidup, nak apa. Hidup kita kerana itulah kata dia. Kalau tak kerana Allah, kita tak ada lah. Tapi kalau engkau mengaku engkau ada, Allah tak ada, itu kau kata kufar. Engkau menutupi yang Allah yang ada, kau kata engkau ada pula. Itu nama kufar, kafir. Munafik lain lagi, menipu. Munaf, dua terowong. Depan sini cakap lain, sini cakap lain, munaf. Lagi apa lagi? Sifat apa lagi? Fasik samalah. Fasik ni orang tak kenal diri, tak kenal Allah. Dia beramal dia. Beramal lagi kuat, kalah kita. Tapi upah ganjaran upah. Kalau musyrik tu orang musyrik. Syirik lah. Mensekutukan. Dia rasa ada diri dia. Wala yusyrik bi'ibah. Dalam ibadah pula tu. Dia rasa dia yang kalau kajian tu takut orang nak ibadah. Ya. Takut dia kena apa? Mengaku kita yang Tapi kalau orang tak mengaji benda jadi dia akan malam tadi aku dapat rasa Lailatul Qadar. Allah tu tak dirasa Lailatul Qadar. Macam mana Rasulullah sejuk dia punya ni. Udara tak ada tapi aku rasa sejuk je. Padahal baru lepas hujan lebat, kau duduk dalam bilik, hujan lebat kan kau makin sejuk kan. Kau rasa tenang je malam. Kau nak tipu orang kau ni. Konon kau dapat Lailatul Qadar tu, penipu juga tu, munafik ke? Bila nak betul-betul kita dengan Allah? Bila nak betul-betul? Bila nak sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh nak akan Allah Ta'ala. Kalau kau sungguh-sungguh, Allah akan pasti bagi jah. Kau banyak main-main hidup kau. Solat main-main. Semua main-main. Kenapa main-main? Sikit nak tu, sikit ni. Tak dapat ni, tak nak. Malam 20 ni, malam 20 tak ganjil, tak best lah ibadah. Besok best. Malam ganjil besok. Orang ajar betul. Kalau Nabi kata lebutlah malam-malam ganjil, terutama malam 29. 29 dia tunggu. 29 dia tunggu. Itu tadi. Kita nak ceritakan betul-betul. Lailatul Qadar tu cerita betul-betul. Dia bukan Lailatul Qadar ni ayat dia inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan malam Lailatul Qadar. Dalam tafsir kata ada Quran. Dia turunkan Quran. Tapi qadar Quran tu ada qadar ni. Takkan Quran selepuk tadi. Turun tadi. Inna anzalnahu fi, diturun Quran tu selepuk ke? Di waktu tu kau hilangkan diri, nanti dia akan turun beransur-ansur apa dia bagi rasa tadi.
Sedap yang dengan Rabb kau tadi, dengan rasa semana kau di alam roh tadi, kau asyik dengan Allah. Itulah dia Lailatul Qadar. Maknanya kau duduklah malam apa pun tak kisah, asalkan tapi bulan Ramadan ni Allah nak bagi tahu, dia nak melipat-lipat gandakan. Dia nak melipat-lipat ganda atas kemampuan kau menerima tu tadi adalah engkau engkau menghilangkan diri kau tak. Tapi kalau engkau tak menghilangkan diri kau, macam mana aku nak turunkan tu tadi? Ufi Lailatul Qadar. Ufi Lailatul Qadar. Hufi pada dia yang menghilangkan diri dia, baru aku turun kadar. Kadar hujung kan? Matikan handphone. Matikan handphone kita. Buka balik. Cuba kita tengok apa yang kita lihat. Apa yang keluar nanti. Jadi bila dia mati sebenarnya handphone ni kosong. Bila kita matikan kosong. Sebenarnya bila dibuka sebenarnya kita tu tak ada, yang ada hanya dia. Jadi kegelapan tak ada tu semua menunjukkan nanti baru dia isi tadi. Baru diisi dengan terang. Diturunkan dengan anzala, dia bagi terang. Baru kita rasa bukan kita yang ada, dialah yang menceritakan diri dia. Dia asyik dengan diri dia. Kalau kita kata kita asyik dengan dia, salah. Mana ada boleh wujud dua. Sebenarnya dia asyik dengan itu. Biasa kata bila kita minum best tadi, kita halakan sedapnya air teh ni tadi kepada engkau lah lebih sedap, dan sesungguhnya engkau lah asyik. Bila dah dapat sedap kan asyik. Engkau lah asyik dengan diri engkau sendiri, ya Allah. Aku tak ada. Itulah tempat maknanya ahsanu amah yang saya cerita tu tadi, mana itu yang Allah nak tengok. Luluslah kita. Bila kita tak ada rasa diri kita, kita rasakan dia je. Memang betul lah. Seluruh ni je wahwa bi kulli syai'in. Dia yang punya. Baik malaikat, baik apa ni iblis, baik jin-jin, baik apa saya manusia, semua di bawah kekuasaan Allah. Mulk lahul mulk, tak ada semua kerajaan melainkan ada. Semut pun Nabi Sulaiman nak pergi perang, semut tu pun jalan. Ni nak pergi perang battle ni terpijak nanti. Nabi Sulaiman tahan rakyat dia nak pergi perang ni. Sanggup dia tahan. Dan berhenti. Ini semut nak lalukan kau pijak mati dia. Dia ni berzikir kepada Allah. Ada ratus semut lagi besar pada semut tadi dia. Oh, cepat-cepat Nabi Sulaiman nak pergi perang. Tersenyum Nabi Sulaiman dengar. Kita menghormati dia, dia menghormati. Kita tak ada semua kalau lantak aku nak pergi perang, apa peduli lah, lantak lah aku nak pergi perang ni, aku mustahak. Kita tak ada sifat kasih sifat. Nabi Sulaiman tu dia terjemahkan kasih sayang Allah. Pemurah tu tadi kan, Allah Ta'ala punya pemurah, penyayang, dia tunjuk. Baru kita nampak, ya Allah, bila Nabi Sulaiman dijadikan manusia yang paling kaya di dunia, tak ada lagi manusia sampai sekarang, bila-bila pun manusia yang paling kaya, terkaya dunia. Kerajaan yang paling besar satu dunia ni, dia punya kerajaan semua Allah bagi. Dia berdoa gitu. Maka kata wawarisa Sulaiman bin Daud. Sesungguhnya Nabi Sulaiman mewarisi bapa dia Nabi Daud. Bapa dia pun raja juga. Tapi bukan dia mewarisi kerajaan bapa dia, tapi dia mewarisi bapa dia punya kenal diri, kenal Allah. Dia mewarisi itu. Maka itu Allah bagi lebih daripada bapa dia punya kerajaan. Itu tadi wawarisat, waris. Wawarisa Sulaiman. Sulaiman mewarisi bapa dia Nabi Daud. Kalau orang tak faham, dia ingat memanglah Nabi Sulaiman ni dia ambil dapat kerajaan bapa dia punya memang raja besar. Tak, itu masih kurang tepat. Dia ambil waris, iaitu kenal diri, kenal. Nabi Sulaiman boleh buat emas.
Nabi Sulaiman boleh suruh jin pergi ke laut ambil emas. Dia punya kaya tu tadi. Istana mana pun apa Nabi Sulaiman boleh buat. Kau kata istana Balqis cantik, dia boleh alihkan istana tu. Mudah aja. Kalau jin Ifrit, tuanku apa duduk, lepas tu tuanku berdiri, duduk balik sampai istana Balqis. Jin Ifrit kata. Ada satu wali Allah zaman Nabi Sulaiman, dia punya menteri Asyib anak Bahia. Tuanku kelip, buka kelip sampai. Lagi cepat. Maknanya derajat manusia tu lebih. Tapi amalan Asyib anak Bahia tu memang kalau siapa amalkan memang dia punya doa tu begini, cepatnya tadi. Mulut mau jagalah, tak boleh lepas-lepas. Kalau amalkan dia. Nah, saya bagi malam ni sebenarnya nuzul Quran tu. Lambat dah, yalah, tak payah. Nanti menyusahkan saya pula. Nuzul Quran ni ambil ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Nabi Sulaiman juga. Jaga ni. Jangan ingat senang. Alah, apa saja ni Bismillahirrahmanirrahim bagi ilmu nuzul Quran. Aku bukan bagi, aku suruh kau amalkan. Bagi semua orang boleh dapat. Ni aku suruh amalkan. Jangan melihat benda-benda ni. Jangan kau nampakkan selain Allah dulu sebelum kau melihat. Saya cakap tadi, inilah original yang asliah. Jagalah. Habis bila kita nak jaga? Nak tunggu nak mampus dari yang kubur baru nak jaga? Sekarang ni lah. Itu tadi. Ini keberuntungan kita duduk dalam majlis ni. Allah buka singkapkan. Walau kita tak mampu buat, nanti Allah bagi. Sebab apa? Kau dah samik nah, kau jadi pendengar yang baik, kau mendengar dengan pendengaran Allah, aku akan bagi wa atokna. Tapi kau dengar pun datang pun malas. Tak apalah, dengar YouTube tu baguslah. Maknanya sekali datanglah bagus. Sebab lain dia punya makom dia. Hadir dengan tapi yang penting tak kisahlah. Tapi fikirkanlah. Yang terlebih baik tu tadi, kita pergi tengok bola sepak boleh pula. Tengok kat TV tak best lah, pergi stadium best. Tahu pula. Tahu pula. Tapi duduk kat ilmu ni tak apalah. Azhar Idrus dalam ni aku dah berapa banyak siri dia buka je. Mana ada sama. Correct. Gitu. Jadi gitu lain dia punya. Allah bagi tu zadat hum iman. Orang yang duduk dalam majlis anda bagi tahu Allah tu yang dah tahu pun dia suruh malaikat pergi dengar apa si Ajis duduk kempis-kempis ni ramai-ramai. Yang sana apa dia buat? Yang sana Allah tahu. Yang ni tak ada lah cerita keluarga, yang ni cerita apa ni. Yang ni cerita apa? Dia tak ada cerita apa. Cerita engkau ya Allah. Balik-balik nama engkau disebut, balik-balik diagungkan kau. Pastikan malaikat. Pastikan dia ni kekasih aku. Pastikan. Aku cop dia sebagai kekasih. Hanya kekasih sebut nama kekasih, ada ke nak kekasih sebut nama lain? Mana ada? Beruntungnya kita, walaupun kita tak dicop kekasih Allah, tapi kita duduk dalam majlis tu ada seorang yang dikasih Allah, kita pun terikut sekali satu bakul nak dicop juga. Tu tadi beruntung. Jadi tak boleh buat pun, kita dengar je. Tak masuk ke ya Allah yang masukkan zadat hum, bukan saya. Sebab kau bersungguh-sungguh dengar Bismillahi untuk kita mendengar dengan pendengaran Allah, pasti akan dibagi wa atokna, ketaatan. Ada malaikat. Ada, bukan kata makna tak ada tu. Tapi yang penting ni, macam mana pun saya cakap tadi, satu orang antik tu dia duduk kampung, tak ada karen, tak ada apa. Tiba anak murid dia datang bawakan apa ni lah, handphone lah. Dia kata sekejap lagi ada siaran. Siaran apa ni? Siaran apa ni, forum perdana.
Siapa-siapa tu? Harun, Datuk Arwah Harun, apa? Datuk Harun Ismail Kamus. Oh, semua yang diminat-minat dah tu. Lagi satu siapa Ismail Kamus? Fazila apa? Dia macam tu lah. Grup dia dulu kan. 3 serangkai tu. Oh, seronok bila nak besok Pak. Malam Jumaat ni forum ni. Dia tak ada karen, dia duduk dalam hutan kan. Tak ada karen. Dia dengar macam tu dia punya minat. Pukul 8 lah kata, 8.30 lah forum perdana tu kan. Pukul 8 dia dah masuk bilik, dia make up dah. Pakai baju Melayu, pakai ambil wuduk siap-siap. Berdebar-debar tunggu dah. 8 suku lagi 15 minit ni. Anak murid dia kat luar bilik. Tengok dia. Apa hal dia duduk dalam bilik lama-lama ni? Tok guru aku ni. Rupanya dia pakai wangi-wan apa semua. Sudah 8.30. Buka lah. Oh, dia duduk tu macam kita duduk depan guru. Dia tak anggap apa ni dalam tu. Dia anggap dia depan guru. Oh, dia punya kalau orang duduk apa? Dia nak dapatkan zouk tu tadi. Tu saya kata tadi kalau dengar YouTube buat macam tu, jangan sampai tidur baring. Terap handphone terjatuh. Apa tadi? Ambil wuduk, duduk betul-betul lah. Itu boleh bawa datang zouk tu, datang Allah Ta'ala punya zadat orang iman. Ini anggap tak apa dah itu. Dapat yang macam tu. Kau tengok. Dalam kita menghayati setiap patah perkataan dia seolah-olah dia tu depan kita betul. Dapat dah. Tu. Ini saya tak tahu nak cakap lah, kalau cakap marah. Jangan kita maknanya setiap patah-patah perkataan tu tadi kan, dia ada dia punya saksi-saksi tu tadi. Yang apa yang kita dengar tadi kan, masuk tu dalam diri kita dengar yang baik ni, betul-betul dengar. Dia masuk jadi nur dalam badan kita. Jadi nur. Dia masuk ke saraf-saraf kita, jadi dia macam dia panggil, kalau bahasa kasar dia panggil macam susuk. Dia menguatkan sendi-sendi kita. Tu masa kita dengar benda tu, Allah Ta'ala kata dia yang bagi kekuatan zadathum iman. Kekuatan iman ni tak ada siapa. Bertambah yakin. Dia yang beruntungnya tadi orang. Saya rasa cukup dulu. Nuzul Quran pun dah sebut, lagi ulang lagi Lailatul Qadar dah banyak lebih ni.